Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahril Surapudin. Dan saya Nur Rashikin Abdul Rahman. Berikut paparan utama Nasional 8 edisi 27 Oktober malam ini. Banjir dijangka tidak seteruk tahun lepas. Wujudkan sistem khusus bezakan pengguna prabayar tempatan dan asing. Kementerian Luar sahkan tiada rakyat Malaysia terlibat dalam gempa bumi di Afghanistan. Polis Bukit Aman merampas syabu seberat 10 kg dan menahan 8 lelaki warga Iran dalam operasi berasingan di sekitar Lembah Kelang semalam. Operasi dilakukan bersama pasukan khas taktikal perisikan narkotik Sting. Suspek berumur 23 hingga 47 tahun itu ditahan dalam 7 serbuan berasingan antaranya di Dangwangi, Seri Hartamas, Kepung, Bandar Kinrara dan Seri Kembangan. Ini sedikit ini dia menjadikan sebuah rumah di Kuala Lumpur sebagai makmal. Makmal mini memproses mula dan membungkus dadah syabu. Kita tahan dia, dalam beg dia tu ada syabu, satu lagi di rumah. Seorang suspek didapati positif dadah. Tambahnya hanya seorang suspek tidak memiliki pasport sementara 5 yang lain memiliki pasport yang sudah tamat tempoh. 2 lagi memiliki pas pelajar. Kesemua pasport suspek akan dihantar ke Jabatan Imigresen untuk disahkan keasliannya. Turut dirampas peralatan dan bahan kimia untuk memproses syabu. Wang tunai RM9,830, seutas jam tangan serta 4 buah kereta dan sebuah motosikal. Kesemua suspek ditahan riman 7 hari bermula hari ini di bawah Seksyen 39(B) Akta Dadah Berbahaya 1952. Satu mekanisme baru akan dibangunkan bagi melaksanakan ribat secara automatik membabitkan 28 juta pengguna telefon mudah alih kad prabayar. Pengguna akan menikmati ribat berkenaan bermula 1 Januari 2016. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Salih Tun Said Keruak berkata, ribat tersebut hanya melibatkan pengguna warga negara Malaysia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan berbincang dengan pihak industri bagi memperhalusi sistem terbaik bagi membezakan pengguna telefon mudah alih tempatan dan asing. Contohnya RM10, activation become 940. Automatic lah. But this 60 cents ini nanti yang bayar ni rebate sama airtime equivalent 60 cents. Ya. In other words, ini bukannya GST ditiadakan. The concept GST is there. It's not ditiadakan. It's there. But somebody must pay lah kan, rebate itu. So nanti public mau tahu. So di sinilah kerjaan, bersama industri kami untuk membiayai through our kaedah. Beliau merasmikan seminar peranan media baharu memerangi persepsi keganasan di Cyberjaya. Dalam pembentangan bajet 2016, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan perkhidmatan prabayar telefon akan dikecualikan GST dan pengguna akan menerima kembali rebat bersamaan dengan jumlah GST dibayar. Musim tengkujuh di negara ini dijangka bermula bulan depan dan berakhir pada Mac 2016. Bagaimanapun, menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Madius Tangau, banjir tahun ini dijangka tidak seteruk tahun lepas. Kenyataan itu berdasarkan tahap kepanasan di Lautan Pasifik, kesan fenomena El Nino sudah pun berakhir. Maklumat dan data ramalan Jabatan Meteorologi itu juga akan disalurkan kepada agensi pengurusan bencana bagi membolehkan persiapan awal dilakukan. Kita bersedia, persediaan, we will give persediaan daripada MOSTI ialah kita akan memberi data-data, maklumat-maklumat, iklim dan sebagainya kepada pihak yang bertanggungjawab, terutama sekali agensi bencana negara. Ya. Jadi supaya persediaan boleh dibuat di peringkat takarum di tempat-tempat yang berisiko seperti di Pantai Timur dan sebagainya.
Datuk Seri Madius berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan persidangan antarabangsa mengenai teknologi dan aplikasi dalam pengurusan bencana di Ibu Negara. Sementara itu, persiapan menghadapi kemungkinan banjir kini tertumpu di peringkat komuniti, terutama kaedah penyaluran bantuan kepada penduduk terjejas. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, meskipun Sekretariat Bantuan telah dipindahkan daripada Majlis Keselamatan Negara MKN kepada Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM, MKN akan terus membantu mana-mana negeri yang terdedah kepada risiko banjir. Kita di peringkat komuniti kita dah kena pasti tempat-tempat yang sering dilanda banjir. Tempat ni kita bagi utama lah. Jadi ada beberapa daerah dan juga kawasan-kawasan yang sering dilanda banjir. Tempat ni, tempat perpindahannya mesti dipersediakan dengan baik dan dalam masa yang sama stor makanan. Walaupun agensi pengurusan bencana negara ni baru ditubuhkan pada 1 Oktober, tapi oleh kerana ianya merupakan unit daripada Majlis Keselamatan Negara dan juga unit pasca banjir yang disatukan menjadi agensi pengurusan bencana negara. Beliau sebelum itu merasmikan seminar Makasid Syariah Peringkat Kebangsaan di Dewan Warisan Kangar Perlis. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat akan memperkenan modul pengurusan bencana banjir bagi menghadapi musim tengkujuh di Kelantan. Langkah itu diambil selepas melihat keberkesanannya di Kemaman Terengganu pada tahun 2013. Pelan sama boleh diguna pakai di daerah khususnya di Kuala Krai. Salah satu langkah penting, orang ramai dan pemimpin masyarakat perlu terlibat serta dilatih untuk bertindak dengan betul apabila sesuatu bencana melanda. So kita harap dengan pendekatan yang kita ambil ini, kita dapat mengatasi masalah dengan lebih baiklah sekiranya berlaku banjir pada masa akan datang. Datuk Wan Muhammad Noor bercakap kepada media selepas menyempurnakan Majlis Penutupan Khusus Bencana Peringkat Komuniti di Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas. Mengulas mengenai aset tambahan, katanya sebanyak 600 buah bot, 100 buah lori dan generator telah disediakan untuk menghadapi musim banjir tahun ini. 23 penduduk di Kampung Sungai 2 Asahan Jasin, Melaka telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing selepas banjir di kawasan itu surut sepenuhnya siang tadi. 6 keluarga dipindahkan semalam setelah rumah mereka dinaiki air akibat hujan lebat tanpa henti selama 5 jam. Ia disifatkan banjir paling buruk di Kampung Sungai 2 itu dan penduduk terbabit tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Sekarang ni masing-masing banjir telah pun balik ke rumah buat sementara waktu untuk membersihkan rumah dan tengok keadaan rumah mereka, dan kami pun telah menyediakan sarapan pagi, makan tengah hari dan juga makan petang untuk mangsa-mangsa yang berpindah di pusat pindah banjir, dan juga kami sediakan kemudahan-kemudahan. Pihak JKM telah menyediakan kemudahan-kemudahan seperti makanan, pakaian dan peralatan mandi dan sebagainya. Hanya melalui pendekatan wasatiyah atau kesederhanaan dapat membendung masyarakat daripada terjebak ke lembah liberalisme dan ekstremisme. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menjelaskan setiap agama di dunia menekankan pentingnya agama sebagai jambatan bagi menghadapi cabaran semasa. Pada masa sama, setiap agama mengajar penganutnya untuk saling menghormati, bekerjasama, mempunyai minda terbuka dan toleransi, sekaligus dapat mengekalkan keamanan negara. The wasatiyah approach is very important because it means balance and it means the best. Without wasatiyah, the society will easily fall into extremism that will result in radicalism like the IS, or extremism in the other sense that would threaten a religion such as liberalism extremists. Perdana Menteri berucap merasmikan Seminar Antarabangsa Agama dan Keharmonian Hidup Bersama di Ibu Negara. Seminar sehari ini anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Beliau turut menyaksikan majlis menandatangani perjanjian persefahaman antara IKIM dengan Universiti Mahidol Thailand.
Baik, antara tumpuan sidang Dewan Rakyat hari ini, PAS menyanggah tindakan anggota Parlimen Pembangkang yang memegang pelakat selepas sesi pembentangan bajet 2016 di Parlimen Jumaat lalu. Presidennya Datuk Seri Abdul Hadi Awang menyifatkan ia tindakan tidak sopan dan tidak wajar dan ia lazimnya hanya dilakukan peserta demonstrasi. Tidak dilakukan mestilah berteraskan kepada Islam yang menjadi dasar konsep dan matlamat pendudukan PAS. Kita ahli parlimen bukan tunjuk perasaan jalanan. Saya dah sebut tadi kita menjadi ahli parlimen yang beradab, membangkang dengan beradab. Ya. Katanya tindakan itu juga tidak menghormati kemuliaan Dewan dan pelaku seharusnya malu dengan tindakan berkenaan. Datuk Seri Abdul Hadi menegaskan PAS tidak pernah bergantung kepada mana-mana parti lain. Malah selepas sekian lama diasak dengan pertanyaan berhubung kedudukan parti itu, hari ini buat pertama kalinya beliau menyatakan PAS tidak akan menyertai Pakatan Harapan. Dasar konsep dan matlamat pendudukan PAS. PAS tidak akan menyertai sebarang langkah yang tidak berteraskan kepada Islam dan tak mencapai matlamat. Kerana kita tidak mungkin naik bas ekspres yang tak sampai ke destinasi yang kita pergi. Lepas tu kena jalan kaki jauh. Beliau juga tidak menaruh harapan kepada Pakatan Pembangkang Baharu yang dianggapnya perjuangan songsang. Hasil peruntukan bajet 2016, Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan menjalankan pelbagai projek menambah baik infrastruktur telekomunikasi negara. Antara lain, kelajuan internet di luar bandar akan ditingkatkan sebanyak 4 kali ganda daripada 5 MB sesaat kepada 20 MB sesaat. Sebanyak RM1.2 bilion lagi telah diperuntukkan oleh MCMC untuk menambah baik infrastruktur telekomunikasi negara. Antara lainnya adalah dalam meningkatkan kelajuan internet luar bandar 4 kali ganda dari sehingga 5 megabit sesaat, iaitu Unify sekarang ini, kepada 20 megabit sesaat. National Fiber Backbone Infrastructure, jalur lebar berkelajuan tinggi dan sistem kabel dasar laut. Beliau menjawab soalan Wakil Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim berkaitan usaha kementerian dalam menambah baik sistem komunikasi negara terutama di kawasan luar bandar. Jelasnya sehingga September lalu, kementerian telah membina lebih 993 menara telekomunikasi, lebih 300 km rangkaian fiber optik, 597 pusat internet satu Malaysia serta 4,712 Wi-Fi community atau sebelum ini dikenali sebagai kampung tanpa wayar. Berhubung kadar penembusan jalur lebar negara, 72.2% kadar penembusan telah dicapai bagi tempoh suku kedua tahun ini dan 7.9% disumbang projek Wi-Fi community. Dalam pada itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan terus mengadakan perbincangan bersama pengendali perkhidmatan jalur lebar bagi memastikan caj internet berpatutan dan tidak membebankan pengguna. Pada masa sama, kerajaan turut menyediakan pelbagai insentif bagi yang kurang berkemampuan termasuk pelajar. Pakej mampu milik ataupun pakej internet satu Malaysia yang berharga antara RM20 sehingga RM25 telah pun disediakan dan ianya banyak digunakan terutamanya oleh para pelajar yang menuntut di Institut Pengajian Tinggi. Dan manakala bagi meringankan golongan yang berada di kawasan luar bandar, pihak MCMC melalui program yang saya maklumkan tadi, iaitu program Wi-Fi Community dan Pusat Internet Satu Malaysia, dibiayai oleh program USP, ianya telah memberikan kemudahan kepada terutamanya penduduk di luar bandar kerana ia boleh melayari internet di pusat-pusat tersebut dengan secara percuma. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menafikan dakwaan bahawa 1MDB berhutang dengan syarikat Abu Dhabi International Petroleum Investment Corporation IPIC sebanyak $481 juta Amerika. Dalam satu jawapan bertulis, beliau menjelaskan penyata keuangan 1MDB yang berakhir 31 Mac 2014 tiada tercatat jumlah tersebut yang didakwa ditanggung syarikat pelaburan strategik milik kerajaan itu.
Nota dalam penyata keuangan 1MDB bagi tahun berakhir 31 Mac 2014 dengan jelas menyatakan bahawa tiada jumlah tersebut yang ditanggung 1MDB terhadap IPIC. Beliau turut menekankan mana-mana pihak berhak menentukan kaedah pelaporan penyata keuangan mereka. Datuk Seri Najib menjawab soalan DAP Petaling Jaya Utara Tony Phua yang ingin tahu jumlah pembayaran yang telah dibuat 1MDB untuk menebus option syarikat Powertech Investment dan 1MDB Energy Langat daripada ABA Investment. Phua juga meminta kerajaan menyatakan sama ada 1MDB masih berhutang sebanyak $481 juta Amerika seperti tercatat dalam laporan audit IPIC untuk Disember 2014. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan terus memantau agensi-agensi penguatkuasa yang mengawal sempadan negara. Antara yang menjadi tumpuan Bukit Kayu Hitam Kedah dan Padang Besar di Perlis. Ia bagi mengelak amalan rasuah yang menyebabkan kegiatan penyeludupan dadah, senjata api dan pendatang asing yang berleluasa dan seterusnya mengancam keselamatan negara. 27 anggota SPRM diserahkan kepada keluarga angkat yang terpilih bertujuan merapatkan hubungan antara SPRM dan masyarakat setempat. Polis Terengganu berjaya menumpaskan geng Samun kumpulan Lanun yang bergiat aktif di negeri itu selepas penahanan dalangnya 12 Oktober lalu. Penahanan Ketua Kumpulan Muhammad Syamil Amirul Abdul Aziz 28 tahun yang digelar Lanun itu kemudian membawa kepada penahanan 3 yang lain pada hari yang sama. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Idris Abdul Rafa berkata, kumpulan Lanun yang bergiat aktif sejak 2014 itu telah melakukan 10 kes pecah kedai dan pejabat di sekitar Kuala Terengganu. Nilai barangan dianggarkan mencecah RM55,000. Keempat-empatnya telah dihadapkan ke mahkamah dan dipenjara 18 bulan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan ikat jamin bekas Naib Ketua UMNO bahagian Batu Kawan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan dan Peguam Matthias Cheng yang dituduh mensabotaj perkhidmatan perbankan serta keuangan negara. Hakim Datuk Muhammad Azman Husin dalam keputusannya berkata, mahkamah terikat dengan Seksyen 13 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012 yang tidak membenarkan tertuduh diikat jamin. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Setiausaha Agong Barisan Nasional BN Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur berjaya menggantung prosiding kes saman oleh PKR atas dakwaan berbelanja berlebihan dalam kempen pilihan raya umum PRU ke-13. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Zaki Abdul Wahab membenarkan permohonan Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Tengku Adnan serta memutuskan terhadap keadaan khas bagi membolehkan kedua-dua defendant menggantung prosiding itu sehingga permohonan mereka untuk membatalkan saman itu selesai. Kerajaan Malaysia merakam ucapan simpati dan takziah kepada rakyat Pakistan, Afghanistan dan India terutamanya penduduk yang terjejas akibat gempa bumi pada Isnin. Ia turut dizahirkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib menerusi catatan Twitternya. Dalam pada itu, Kedutaan Besar Malaysia di Islamabad, kumpulan Al-Jumaih, syarikat berpangkalan di Arab Saudi memperuntukkan pelaburan bernilai RM286 juta di Taman Halal Instek Negeri Sembilan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sewaktu mengumumkannya berkata pelaburan tersebut melibatkan pembinaan kompleks penjagaan kesihatan halal. And this halal healthcare complex is the first integrated halal pharmaceutical and nutraceutical facility by private entity, or in other words, the first of its kind by a private entity. The group has planned to invest up to RM500 million in the near future. Beliau memaklumkannya selepas merasmikan persidangan inisiatif halal dalam industri penjagaan kesihatan di Kuala Lumpur. Dalam pada itu, beliau menyarankan Perbadanan Pembangunan Industri Halal Malaysia untuk memanfaatkan sepenuhnya sektor baru terutama pengeluaran makanan tambahan berasaskan herba. Dengan menggunakan ramuan yang betul, produk-produk herba ini katanya boleh dikeluarkan sebagai produk halal. Ia bagi memenuhi permintaan global termasuk terhadap produk farmasikal yang kini dianggar bernilai $82 bilion Amerika.
Warga emas antara yang menikmati manfaat paling besar ekoran pelepasan cukai barang dan perkhidmatan GST terhadap 8,630 jenama ubat-ubatan seperti yang dibentangkan dalam bajet 2016. Penganalisis ekonomi dan pensyarah pelawat Institut Asia Eropah Universiti Melaya, Dr. Jorah Ramlan berkata langkah ini tentunya dapat meringankan beban kos sara hidup warga emas. Kita dapati dari penyelidikan memang sekarang ni penyakit-penyakit seperti darah tinggi, kencing manis atau non-communicable diseases ni meningkat. Jadi dan dengan populasi kita yang meningkat juga ni dan juga populasi kita yang kita dapati aging population akan bertambah di masa yang akan datang. Jadi memang ianya satu inisiatif yang baik. Selain itu, beliau berkata pelaksanaan GST oleh kerajaan April lalu nyata satu keputusan yang bijak apabila ia menjadi penambahan kepada penurunan pendapatan kerajaan ekoran kejatuhan harga minyak. Sekiranya GST tidak dilaksanakan dan negara masih mengguna pakai sistem cukai jualan dan perkhidmatan, hasil negara akan berkurangan sebanyak 21 bilion ringgit. Kutipan hasil hanyalah sekadar 18 bilion ringgit berbanding GST iaitu sebanyak 39 bilion ringgit. Akibatnya defisit negara akan meningkat kepada 4.8% berbanding 3.1% yang disasarkan tahun depan. Hampir 10,000 kontraktor tempatan masih belum mendaftarkan syarikat mereka di bawah cukai barang dan perkhidmatan GST. Pengarah bahagian GST Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Datuk Subramaniam Tolasi berkata pemilik syarikat pembinaan mencatatkan jumlah tertinggi yang tidak berdaftar di bawah sistem itu. Jelas Datuk Subramaniam, peniaga yang menjalankan perniagaan secara dalam talian juga mencatatkan pendaftaran yang rendah. Dalam pada itu, beliau memaklumkan pihaknya akan mengeluarkan panduan untuk pemaju perumahan bagi meningkatkan kefahaman mereka mengenai isu berkaitan GST. Walaupun sudah ada panduan-panduan sebelum ini, tetapi ianya akan diperkemaskan lagi dan dijangka dikeluarkan dalam beberapa hari. Ya, ini untuk sebagai memberi penerangan yang jelas ya kepada beberapa isu yang sebelum ini tidak berapa dipahami oleh beberapa syarikat ataupun pemaju-pemaju perumahan maupun rakyat biasa. Beliau ditemui media selepas menghadiri forum berkaitan GST sempena persidangan antarabangsa Institute Accountant Malaysia 2015. Kerajaan menyiasat untuk menggandakan pendapatan golongan isi rumah B40 dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menurut Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah, peningkatan pendapatan golongan ini akan memberi kesan limpahan kepada isi rumah M40. Kalau dia dalam M40 at that level, how to grow? Growing itself, we must not entirely be depending on kata government, on ourselves. We have to do it. That's why we provide all these facilities to everybody. Kita provide training to convert you from just general punya knowledge to specialization. Bercakap kepada media selepas mengadakan lawatan kerja ke Perbadanan Nasional Berhad, Datuk Seri Husni berkata kerajaan komited untuk meningkatkan kadar kemakmuran rakyat Malaysia. Ketika ini bantuan diberikan kepada golongan B40 dan bantuan bagi kumpulan sasaran M40 akan bermula tahun ini. B40 merupakan isi rumah berpendapatan sehingga RM3,855, manakala M40 isi rumah berpendapatan antara RM3,860 hingga RM8,319. Jago badminton perseorangan negara Datuk Lee Chong Wei semakin yakin untuk kembali berada dalam kelompok terbaik dunia selepas meraih kejuaraan siri super terbuka Perancis hujung minggu lalu. Kedudukan dan keyakinannya semakin bertambah dan terkini Chong Wei berada di ranking ke-19 BWF.
Chong Wei dilihat bergelut untuk mendapatkan kembali rentaknya apabila tersingkir awal pada terbuka Jepun, Korea dan Denmark. Kekalahan itu nyata merisaukan peminat badminton tempatan yang gusar melihat prestasinya semakin merudum selepas digantung 8 bulan sebelum ini akibat kes doping. Baik, sementara itu pemangku Presiden Persatuan Badminton Malaysia Tan Sri Al-Amin Abdul Majid senada dengan Chong Wei. Kemenangan di Paris diharap mampu terus melonjakkan keyakinan bekas pemain nombor 1 dunia itu menjelang Olimpik Rio tahun hadapan. Tan Sri Al-Amin yang dipilih selaku chef de mission Sukan Olimpik Rio 2016 menambah kejayaan di terbuka Perancis merupakan hasil usaha keras pemain itu. Malah kejayaan muncul juara dilihat sebagai tonik terbaik buat Chong Wei memanjat carta ranking dunia sekaligus layak ke Olimpik Rio secara merit. Saya rasa ia satu kejayaan yang sebagai persatuan kita banggakan, tetapi cukup memadai bahawa kita merasakan bahawa keyakinan Chong Wei kalau kita lihat daripada kejuaraan ini nampak meningkat, dan ini baik untuk persiapan Chong Wei untuk Rio 2016. Untuk rekod, hanya 16 pemain terbaik dunia akan beraksi di Olimpik Rio tahun depan. Di terbuka Perancis, Chong Wei menewaskan pemain ranking kelima dunia dari Taiwan, Chuo Tianqian dalam pertarungan straight set. Chong Wei sebelum itu mengatasi Wang Zheming dari China di separuh akhir. Pemain nombor 1 Malaysia itu akan beraksi di terbuka China dan terbuka Hong Kong selepas ini. Menjelang kejohanan golf jelajah PGA CIMB Klasik Khamis ini, buat julung kalinya selepas 6 edisi, 3 pemain negara akan beraksi secara merit dan bukannya atas tiket jemputan. Bagi 2 pemain muda negara, Ben Leong dan Ari Irawan, pertama kali beraksi pastinya menghadirkan keterujaan. Ben Leong layak beraksi selepas menjuarai pusingan kelayakan kebangsaan Sapura Kencana Ogos lalu. Selain menjanjikan persembahan terbaik, Ben Leong pastinya ingin memanfaatkan peluang menimba ilmu dengan pemain ternama dunia di kejohanan berprestij ini. No, I don't. Just want to go out there and have fun, and no expectation, because you know it's my first time on the PGA Tour. You know it's a whole new experience, and I just take what it comes. You know, one shot at a time, and well, I mean, I do set some goals, and you know, just like mental goals, not really golf goals, just you know, stay in the present and stay positive. Manakala bagi pemain kelahiran Sarawak, Ari Irawan, beliau nyata terkejut menjadi pemain pilihan kedua terbaik negara selepas Danny Chia. A little bit. I was just hoping that Danny just played his best. You know, Danny's been really good, been playing really good. And you know, he got through it through the Asian Tour, and I got through by being the next best Malaysian. So it's a bit of a shock because I actually was going to go to India, but then last minute, so get to play CIMB Classic, it's a great opportunity. Kedua-dua pemain ditemui di KLGCC Kuala Lumpur. Seramai 78 pemain elit terdiri daripada 60 wakil jelajah PGA, 10 jelajah Asia dan 8 tiket daripada penaja akan berentap. Antara nama besar yang mengesahkan penyertaan adalah pemain ke-6 dunia dari Sweden, Henrik Stenson, dan pemain ranking ke-10 dunia dari Spanyol, Sergio Garcia. Turut bersaing juara tahun lalu, Ryan Moore. Hadiah wang tunai $7 juta Amerika menanti juara. Baik, Nasional 8 berakhir di sini untuk memberi laluan kepada secara langsung perlawanan bola sepak Piala Malaysia PKNS lawan Pulau Pinang.